Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang sejak azali Allah Ta'ala zahirkan, Allah Ta'ala jadikan kita bersama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu fikih khasnya dan ilmu agama yang lain. Amin. Seperti biasa, kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Kita baca bersama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, yang berusaha Tuan Pengerusi Surau Al-Ihsan Kampung Segaran Baru, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Surau, Warisan AJK Surau, terima kasih tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita sambung kajian kitab Idaman Penuntut, saya ingin berkongsikan satu perkara yang saya baru peroleh daripada 2 hari lepas, iaitu berkaitan dengan satu video tentang beberapa orang remaja mengaku mengikut serta membenarkan fahaman Sihab. Itu singkatan apa tak ingat, iaitu satu ajaran yang rupa-rupanya telah diwartakan oleh Kerajaan Negeri Johor pada tahun 2021 akan kesesatannya, penyelewengannya dari segi akidah, syariat dan juga akhlak. Baik, jadi kuliah ni kuliah fikih, tapi perkara tersebut berkaitan dengan tauhid, jadi saya ulas sedikitlah. Antara fahaman Sihab ini, iaitu yang pertama mengakui bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dia tak sebutlah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Yang pertama sekali, dan dia mengakui bahawa Nabi Muhammad itu sebagai Tuhan. Itu kalau satu sahaja fahamannya, begitu sahaja pun sudah cukup membuat fahaman tersebut telah menyeleweng akidahnya daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apatah lagi telah disenaraikan sebanyak 9 lagi poin-poin ataupun kepercayaan lain yang disenaraikan oleh Jabatan Agama Johor untuk menambahkan lagi bukti bahawasanya fahaman inilah sesat. Jadi kita bahaskan satu persatu, ulang kajilah kiranya. Sini pun ada kuliah tauhid, jadi saya bersentuh yang berkaitan saja dengan fahaman ini dahulu, iaitu yang pertama, Nabi Muhammad itu sebagai Tuhan. Maknanya dekat sini, kalaulah pengikut-pengikut ataupun pengasas ajaran ini sendiri belajar asas tentang akidah, sudah tentu tidak berlaku fahaman bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Kenapa? Sebabnya sifat-sifat Tuhan itu tak sama dengan makhluk. Sedangkan Nabi Muhammad itu adalah makhluk. Maksudnya sifat-sifat Nabi Muhammad dan sifat-sifat Tuhan itu tak kena, tak sesuai. Kalau dia belajar sifat-sifat
wajib bagi Allah, mustahil dan harus bagi Allah, dan dia juga belajar sifat-sifat wajib, mustahil, harus bagi Rasul, maka takkan terjadi fahaman Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Walau bagaimana tinggi sekalipun pujian kita kepada Nabi Muhammad SAW, tak boleh sampai tahap menganggap Nabi Muhammad itu sebagai Tuhan. Seperti yang berlaku pada agama Hindu. Agama Hindu sangat mengagungkan lelaki ataupun suami, sampai ke tahap suami dianggap Tuhan. Apa nama ni, disanjung begitu sekali. Jadi yang pertama tu, kalau dibahaskan secara hukum akli, gitulah. Maknanya dari segi hukum akal pun tak dapat diterima akal Nabi Muhammad itu Tuhan. Kalau namanya Tuhan, kenapa bentuknya sama dengan manusia? Manusia itu makhluk. Macam mana tahu bentuknya manusia? Sahabat-sahabat melihat sendiri Nabi Muhammad. Sejak lahir sampai wafat, manusia sekelilingnya memang menyaksikan, melihat sendiri Nabi Muhammad itu sifat-sifatnya sebagai manusia. Kemudian yang kedua, fahaman sebelum tu, hujah yang kedua dari segi dalil Quran dan hadis, memang tak ada dari ayat Quran dan hadis yang menyatakan Nabi Muhammad itu sebagai Tuhan. Yang ada hanya menyatakan Nabi Muhammad itu hamba Allah, Allah sebagai hamba Allah, makhluk dan pesuruhnya. Baik, yang kedua fahaman sihab ini, iaitu mengatakan bahawa Nabi Muhammad ini ada sifat esa. Sifat esa. Jadi perkara ini tak akan terjadi kalaulah sihab pengasasnya sendiri itu ataupun pengikutnya belajar tentang sifat esa Allah Ta'ala. Ini ulang kaji tuan-tuan, pernah belajar ni kat kuliah tauhid dan juga semua agama. Ini ulang kaji supaya kita tahu pengetahuan ilmu tauhid ini, bagaimana cara ilmu ini menapis fahaman-fahaman sesat. Yang terbaru ni sihab lah. Jadi esa atau wahdaniyah ini dalam kitab-kitab tauhid, kitab-kitab tauhid, kalau sini kuliah tauhid, kitab apa? Risalah tauhid. Risalah tauhid. Risalah tauhid ni asal kita Arab. Asal kita Arab ni, kalau baca depan dia tu, asal kita Arab. Diterjemah dan ada edit sikit lah, sunting sedikit dalam bahasa Melayu. Kemudian ada kitab Aqidatun Najin. Ini kitab Melayu, kitab Melayu lah ni. Kitab Qaridatul Faraid. Lagi kitab Durrus Samin. Apa nama kitab? Tempat semua tu. Kemudian kita nampak buku dalam kitab Durrus Samin. Kita tak izin dulu sana, betul kan? Lagi kitab apa lagi? Tuan ingat tak? Saya ni je lah ingat. Tuhfatul Raghibin. Ini Abang Rahmat ni kawan sama belajar. Dia dengan saya sama itu. Kalau dia ambil tauliah di depan. Dia cuma beza dengan saya, cuma tak ada tauliah. Kalau ambil tauliah di depan ni. Tuhfatul Raghibin. Saya pernah cerita belum yang kali pertama saya ingat John Baju Jahit? Saya tak? Ada cerita Itu pun lagi tinggi tu. Saya ke depan dia negur. Salah dalam kitab pun kesuai. Tak ada, dia tak marah lah. Tapi dia negur tu, ilmu dia tu lebih lagi. Tuhfatul Raghibin. Itu kitab-kitab Melayu. Kemudian kitab Arab Tuhfatul Murid.
Fathul Murid, Fathul Majid. Pak Ustaz nunjuk aku belajar banyak kitab. Bukan menunjuk, ini keterangan-keterangan dari kitab-kitab ni lah yang nak dibahaskan ni. Maknanya kitab-kitab Melayu ni banyak, dan dia ni ambilannya daripada kitab-kitab Arab. Apa buktinya? Dia tak ada sebut lah. Ada setengah sebut, ada setengah tak sebut. Tapi bila tengok isi dia dibandingkan, sama. Fathul Murid, Fathul Majid, Tahqiqul Maqam, Latifatul Awam, Tahqiqul Maqam. Oh, sebenarnya semua tidak. Yang Jawi, yang Melayu ni saya belajar. Pun tak semua. Yang Arab lagilah tak semua. Ni tujuan ni bukan menunjuk ni belajar semua. Tidak. Saya pun tak belajar semua. Tapi ada part-part tertentu lah. Tahqiqul Maqam, ada Latifatul Awam. Latifatul Awam tu satu kitab lain. Ada lagi syarahnya, Tahqiqul Maqam. Dan macam lagi tuan-tuan masa ni. Jadi daripada kitab-kitab tersebut, penjelasan esanya Allah Ta'ala itu ataupun wahdaniyah tu, dua-dualah Allah Ta'ala, pada tiga perkara. Yang pertama pada zat Allah, yang kedua pada sifat-sifat Allah. Zat Allah, sifat-sifat Allah. Yang ketiga pada af'al, perbuatan Allah. Af'al ataupun perbuatan Allah. Baik, pada zat Allah, Esa tunggal. Makna Esa ni bahasa Melayu. Orang Kelantan panggil Esa, tapi itu tak penuh Esa. Ria. Se dia ujung dia. Esa. Satu. Esa wahdaniyah, satunya Allah Ta'ala pada zat, iaitu zat Allah Ta'ala tidak tersusun. Maaf lah tadi, ini tadi kuliah fikih nak buka bab ni. Yang kedua terlupa buat kitabnya sebenarnya. Boleh diam ni, tapi kalau nak buka juga buka lah sekarang. Tidak bersusun dari sebarang anasir. Janganlah, tidak bersusun. Maknanya zat Allah Ta'ala ini bukan cantuman-cantuman daripada bahagian-bahagian tertentu. Macam kita lah. Jadi daripada susunan-susunan, kepala, tangan, badan, kaki. Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala, diri Allah Ta'ala tidak bersusun dari sebarang susunan. Yang kedua, hanya zat Allah. Hanya zat Allah yang tidak bersusun macam ni. Hanya zat Allah yang tidak bersusun tu, hanya zat Allah sahaja. Yang tak ada zat lain, diri lain atau perkara lain yang sama zatnya dengan zat Allah. Itu pada bab kamun muttasil, kamun munfasil. Baik, tak apa, yang tu mungkin jadi panjang. Baik. Kemudian dari segi sifat, setiap sifat Allah, maknanya kat sini Esa Allah Ta'ala dari segi sifat bukanlah maknanya Allah Ta'ala tu ada satu sifat saja, tak. Maknanya setiap sifat Allah itu tidak berbilang. Sifat Allah ada berapa? 13 kan? Salah. Saya 20. Salah. Itu kat sekolah tu ni. Kat sekolah kan. Siapa betul dapat bintang? Kat sekolah dia PAK. Pembelajaran abad ke-21. PAK 21. Betul dapat bintang. Salah ambil balik bintang.
kat masjid surau saya tak buat macam tu lah. Kan nanti budak-budak kan kita, ya kan? Payah tu lah. Jadi sifat Allah bukan 13, bukan 20. Sifat wajib bagi Allah itu bukan 13, bukan 20, iaitu segala sifat kesempurnaan. Ada berapa? Hanya Allah yang tahu, tak terbilang. Orang Jawa kata infinity. Orang Jawa yang pada cakap Inggeris kata infinity. Tak terbilang, hanya Allah Ta'ala yang tahu. Jadi setiap sifat Allah yang wajib kita pelajari, setengah ulama kata 13 wajib. Setengah ulama kata yang wajib kita pelajari 20. Dan bilangan sebenar hanya Allah yang mengetahui. Setiap sifat Allah tu 99 nama Allah juga termasuk sifat-sifat Allah. Setiap sifat Allah itu tidak berbilang. Contoh sifat kudrat, contoh dalam kitab-kitab tauhid biasa diberi contoh sifat kudrat. Sifat kudrat Allah tidak berbilang. Maksudnya Allah tu ada sifat kudrat, berkuasa. Sifat kudrat Allah tidak berbilang. Bila tak berbilang, maksudnya sifat Allah tu tidak terpisah daripada Allah Ta'ala. Tak boleh dikatakan Allah Ta'ala pinjamkan kuasanya pada makhluk. Tak boleh. Yang kata tak boleh tu kan Ustaz Aidil, ulama lah. Ulama lah. Dalam kitab-kitab mereka. Dan para ulama ni menetapkan tak boleh mengatakan Allah Ta'ala pinjamkan kuasa pada makhluk tu, itu daripada Quran hadis, ada dalilnya. Bukan tepuk dada tanya selera, tidak. Ada dalil Quran hadisnya. Jadi Allah ada sifat kudrat, tak boleh dipecahkan, dibahagikan sifat kudrat itu kepada makhluk. Begitu juga sifat iradat, kehendak. Allah Ta'ala berkehendak. Sifat iradat juga tak boleh dipisahkan, dipecahkan jadi dua atau lebih. Kalau fahaman yang mengatakan Allah pinjamkan kuasa bermakhluk, bukan dua dah pecahannya. Bukan jadi daripada satu jadi dua, lebih. Pasal apa? Makhluk bukan satu. Manusia salah satu makhluk. Makhluk ni selain Allah Ta'ala, ma siwallah. Ma makna makhluk, apa makna makhluk? Ma siwallah, barang yang selain Allah. Ui, banyak. Tak terkira, banyak. Boleh nak kira boleh, tapi banyak sangat, susah nak kira. Jadi setiap sifat Allah tidak berbilang. Dan sifat Allah ini tidak sama dengan sifat makhluk. Setiap sifat-sifat Allah tidak sama dengan makhluk. Tidak sama dengan makhluk ataupun sifat makhluk. Kalau makhluk kita panggil apa nama ni, arat. Kita panggil sifat. Arat tu apa? Samalah, sifat juga, cuma nak bezakan. Bagi Allah kita sebut sifat, bagi makhluk disebut arat. Tak sama dengan arat makhluk. Arat tu apa? Sifat lah, sifat Allah. Cuma dari segi istilah tu dikhususkan arat untuk makhluk. Ni kalau bersurau kat sekolah boleh tanya jawab kat situ, kalau jangan bukan semua boleh jawab. Baik, kalau nak tanya nanti kemudian kat kantin sekolah. Baik. Jadi setiap sifat Allah tidak berbilang, dan sifat-sifat Allah ni tak sama dengan sifat makhluk. Walaupun dari segi nama sama. Dari segi nama sama. Allah ada sifat melihat. Manusia pun ada sifat melihat. Pada zahir saja, nama saja sama. Hakikat sebenar melihatnya Allah Ta'ala tidak melalui perantaraan mata, cahaya. Tak ada mula, tak ada akhir. Makhluk melihat ada perantaraan. Perlukan mata, perlukan cahaya. Tak ada mata, tak nampak. Ada mata aja tak nampak.
Mata aja tak nampak yang buta lah. Yang tak buta pun kadang-kadang tak nampak juga. Lampu yang melanggar untuk orang tak nampak. Macam alasan tu kan. Dari segi nama ada sama, tapi dari segi jadian sebenar, hakikat yang sebenar tak sama. Baik. Kemudian perbuatan Allah. Dari segi perbuatan Allah, perbuatan Allah tidak bersekutu. Tidak bersekutu. Ini saya lupa mana satu atas bawah, tapi dua-dua sama lah. Bukan sama, maksudnya dua-dua adalah di bawah tajuk af'al perbuatan Allah. Tidak bersekutu, tidak berkawan. Allah Ta'ala menjadikan sesuatu tak perlukan kawan, tak perlukan penolong. Sekutu, syarik. Kita pakai syarikat kan, bersekutulah bersama-sama. Nak tubuhkan syarikat tu tak boleh seorang. Allah Ta'ala nak jadikan sesuatu tidak perlu bersekutu, tidak perlu kawan, tidak perlu pertolongan. Dan yang kedua, hanya Allah yang ada perbuatan. Ini dari segi hakikat. Dari segi hakikat kejadian sebenar, hanya Allah yang ada perbuatan. Pada zahir seolah-olah makhluk tu ada perbuatan. Zahir pandangan mata kasar, hakikat sebenar Allah lah yang ada perbuatan. Dari segi hakikat. Jadi daripada tiga huraian ini barulah dikatakan mengesakan Allah Ta'ala. Kalau dipasang esa ni pada Nabi Muhammad, maka tak diterima akal dan bersalahan dengan nas Quran hadis. Tidak bersusun. Nabi Muhammad ada susunan anggota badan. Kemudian sifat-sifat Nabi Muhammad berbilang-bilang. Ada tak samalah dengan sifat Allah. Zahir sahaja seolah-olah Nabi Muhammad itu ada kuasa, ada kehendak. Doanya makbul, memberi syafaat. Hakikatnya Allah yang memberi syafaat, bukan Nabi Muhammad. Bukti, kenapa ada ahli keluarga Nabi Muhammad tak masuk Islam? Sebab bukan Allah, bukan Nabi Muhammad yang beri hidayah, Allah. Kemudian af'al, perbuatan pada zahir seolah-olah Nabi Muhammad itu ada perbuatan, hakikat sebenar Allah yang menggerakkan. Bukti pada ayat Al-Quran, ketika perang Badar, Nabi Muhammad SAW ambil pasir lalu dibalik. Ada banyak ketika Rasulullah ambil pasir dan tabur pada mata musuh-musuh Islam. Yang pertama yang kedua pada perang Badar. Pertama masa peristiwa hijrah tu. Peristiwa Rasulullah nak berhijrah, telah dikepung oleh pemuda-pemuda Arab untuk membunuh Rasulullah tu. Masa tu pun Rasulullah ambil pasir ataupun tanah balik kepada musuh-musuh Islam. Jadi pada perang Badar Rasulullah buat begitu. Lalu turun ayat Al-Quran, "Falan taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama." Wa ma ramaita, wa ma dan ma tasum manafiah, dan tidaklah, wa ma ramaita, dan tidaklah engkau lontar wahai Muhammad. Bila kita tafsirlah, wa ma ramaita, dan tidaklah engkau lontar id ramaita, tak kala engkau lontar. Ayat Al-Quran tu, dan tidaklah engkau lontar ketika engkau lontar. Kalau kita tak belajar tauhid dan tak merujuk kitab tafsir, pening kita baca ayat Quran. Wama, dan tidaklah ramaita, engkau lontar. Id ramaita, tak kala engkau lontar. Ni lontar ni.
Bila kita dah belajar tauhid, kita dah belajar kitab tafsir, benda itu tak masalah. Ayat Quran tu betul. Pemahaman ataupun penafsiran itu para ulama yang jelaskan. Maknanya wama dan tidaklah ramaita, engkau lontar ya Muhammad pada hakikat kejadian sebenar. Bukan kau yang lontar, Allah yang gerakkan. Allah yang gerakkan kau lontar. Id ramaita, tak kala pada zahir pandangan mata kasar kau nampak kau yang lontar. Hakikatnya Allah yang gerakkan. Ini kalau dengar sihab, inilah bukti Nabi Muhammad tu Allah. Masalah kata bukan kau yang lontar, tapi aku yang lontar. Mana Nabi Muhammad yang lontar? Bahaya. Bukan. Baik, jadi tak boleh dikatakan Nabi Muhammad itu Isa. Kemudian seterusnya pada fahaman sihab ni, iaitu pada ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 35 tak silap saya, dan surah Toha ayat 120 tak silap di kuliah Kampung Kopok Baru, Masjid Kampung Kopok Baru, ada kitab terjemahan tafsir Ibnu Katsir. Saya bacakan dia punya terjemahan tafsir pada ayat surah Al-Baqarah ayat 35 dan surah Toha ayat 120. Itu cerita tentang Nabi Adam dan Hawa. Hawa, asal nama Hawa, orang Melayu sebut Hawa. Jadi tentang makan buah khuldi tersebut. Jadi dia sudah tafsirkan Nabi Adam makan buah khuldi dari mulut atas. Mulut. Jadi tersekat di leher jadi halkum. Hawa makan dari mulut bawah. Mula saya fikir mulut bawah ada mulut. Perempuan disebut mulut. Apa makan pakai itu? Mungkin yang kahwin je lah, yang tak kahwin tak maaf, yang belum kahwin mungkin tak faham, tapi rasa faham juga lah. Sihab ni kata Hawa makan buah khuldi dari mulut bawah. Bukan mulut lah, tapi dia panggil mulut. Jadi tersekat jadi ovari. Daripada ayat Al-Quran tersebut, surah Al-Baqarah ayat 35 dan Toha ayat 120. Jadi saya bacakan terjemahan tafsir, tak ada sebut pun tersekat satu, tak ada sebut makan dari mulut atas, makan mulut bawah, tak ada. Dan tak ada juga sebut tersekat jadi halkum, tersekat jadi ovari. Jadi maknanya dekat sini, daripada fahaman yang pertama tadi, Nabi Muhammad tu Tuhan, kemudian Nabi Muhammad tu Isa, dan yang tiga tentang Nabi Adam tu, itu menunjukkan sihab ini ajaran dia berpandukan Quran juga, dan hadis juga. Yang hadis tu yang keempat, dia kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada kemaluan. Tiada kemaluan itu berdasarkan hadis. Dikeluarkan hadis. Mana orang tak ngikut Quran hadis dalilnya. Kita Ahlussunnah Jemaah jangan terikut. Habis dia ikut Quran hadis, Ustaz. Quran kan betul, hadis Quran betul, hadis betul. Yang salahnya tu dia memahami Quran dan hadis ikut pemahamannya sendiri. Dia tak rujuk kitab tafsir Al-Quran, dia tak rujuk kitab syarah hadis para ulama. Kitab tafsir berbelas-belas, berpuluh-puluh kitab tafsir para ulama sediakan, membanting tulang, memerah keringat, menghafaz 30 juzuk Al-Quran, menghafaz beribu-ribu hadis, belajar beberapa ilmu tentang bahasa Arab dan beberapa ilmu lain, lebih kurang 15 cabang ilmu, untuk memahami ayat Al-Quran, untuk menafsirkan ayat Quran. Berbelas-belas kitab syarah hadis,
Mungkin sampai berpuluh-puluh kitab syarah hadis. Kalau Quran kita panggil tafsir, kalau hadis kita panggil syarah hadis. Huraian hadis tersebut. Pun sama, para ulama membanting tulang 4 kerat. Kita membanting tulang cari duit. Ulama ni membanting tulang nak nyediakan kitab tafsir dan syarah hadis. Duk kuliah haja maghrib isyak tak sanggup. Bukan tuan-tuan lah, tempat lain. Ini tempat lain. Ini tempat lain, planet Maris punya orang ni. Itu duduk dengar je tak sanggup. Apatah lagi nak menghafaz 30 juzuk Al-Quran, nak menghafaz beribu-ribu hadis serta sanadnya. Sanad ni dia punya rantaian. Daripada siapa sampai Rasulullah. Satu hadis tu, ini hadis Rasulullah, buktinya ni daripada sekian, sampailah daripada Rasulullah SAW. Itu dia hafal sekali. Matan aja kita tak terhafal, apatah lagi sanadnya. Kitalah Jadi Sihak ini sudah menolak segala kitab tafsir para ulama. Apa lagi? Menolak satu lagi apa? Mengenepikan. Kena bahasa Melayu kenalah masuk sikit kan. Yang menolak juga tak sedap. Menolak kitab tafsir ni, mengenepikan kitab syarah hadis para ulama. Tak ditengok langsung. Malah Al-Quran, hadis mentah-mentah terus difahami. Kalau dia tak tahulah dia pandai bahasa Arab ke tidak. Kalau dia pandai bahasa Arab, dia terus memahami daripada perkataan, literal, secara perkataan. Hadis terus faham daripada perkataan. Kalau dia tak pandai bahasa Arab, dia rujuk apa? Terjemahan Quran. Dia rujuk terjemahan hadis, bukan syarah, bukan tafsir. Punya sombong dengan para ulama tafsir, para ulama pensyarah hadis, tak dirujuk langsung. Tapi kenapa ramai ikut? Sebab ramai masyarakat tak sedar Quran dan hadis nak difahami wajib rujuk kitab tafsir, wajib rujuk kitab syarah hadis. Kalau tidak, jadi macam inilah. Ayat Quran tu betul, hadis tu betul, pemahamannya tu salah. Kenapa macam tu kena rujuk kitab tafsir? Contoh macam tadi dah ada dalam ayat yang sama, wa ma ramaita iz ramaita, dan tidaklah engkau lontar ketika engkau lontar. Itu pun kita dah pening tu kalau kita tak belajar tauhid dan tafsir. Ni lontar ke tidak? Depan kata bukan kau lontar. Ayat yang sama, baru habis tu ketika engkau lontar, ni lontar ke tidak ni? Nampak tak? Dekat situlah pentingnya kita rujuk kitab tafsir. Ayat yang lain saya pernah sebutkan sebelum ni, ulang lagi, tak apa. Surah Al-Mulk kita selalu baca, Allah Ta'ala yang menghidupkan, matikan. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lepas tu apa ayat kedua? Allazi khalaqal mauta wal hayat. Allazi, yang Allah yang khalaqal, menjadikan, maut wal hayat, Allah yang mematikan dan menghidupkanlah. Cuba baca ayat surah Sajdah kalau tak silap. Kalau silap betulkan ya. Qul yatawaffakum malakul maut. Surah apa tu? Sajdah ke bukan? Sajdah terima kasih. Qul yatawaffakum malakul maut. Tu ayat Quran juga tu. Qul, katakanlah ya Muhammad, yatawaffakum, yang matikan kamu, malakul maut, malaikat maut. Ni mana satu ni ayat yang betul? Dua-dua betul. Dua-dua ayat Quran, dua-dua firman Allah. Yang mengatakan Allah Ta'ala yang mematikan pun Allah Ta'ala juga. Yang mengatakan malaikat maut yang mematikan pun Allah Ta'ala juga. Habis mana satu yang betul? Dua-dua betul. Tak faham lah kalau dua-dua betul. Awak nak faham ni kena rujuk kitab tafsir. Dalam kitab tafsir, pada zahir, pandangan mata kasar, yang ayat qul yatawaffakum malakul maut itu ayat zahir syariat.
pada zahir pandangan mata kasar, tak nampak pun bagi mata kasar, maknanya zahir lah, seolah-olah malaikat maut yang cabut nyawa kita. Hakikat yang sebenar, ayat hakikat, allazi khalaqal mauta wal hayat, Allah yang mencabut nyawa kita. Hakikat. Dalam kitab-kitab tauhid dibahaskan pula, ayat Al-Quran tu ada zahir syariat, ada hakikat tauhid, ada mutasyabihat samar-samar, ada muhkamat yang jelas. Jadi itulah pentingnya kitab tafsir kita rujuk supaya kita tak pening kepala dan tak salah faham, dan tidak memandai-mandai memahami ayat Al-Quran itu sendiri. Itu ajaran hak ni tuan-tuan. 2021 dah diharamkan. 2 hari lepas saya dapat video 5 ke 6 orang remaja tu mengaku daripada Pasir Gudang, mengaku ikut ajaran hak 2023, 2 tahun lepas tu. Selain ajaran hak yang mengikut cara yang sama, iaitu menafsirkan Quran dan hadis tanpa merujuk kitab tafsir para ulama, kitab syarah hadis para ulama, dah lama ada dah. Macam-macam gelaran dipanggil, salah satunya mujassimah, yang menjisimkan Allah, menganggota badankan Allah. Sebab bila sampai ayat Al-Quran, wajhu rabbuka wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Tuhan engkau, maka dia faham ayat tersebut memang Allah ada wajah, ada muka. Sedangkan dalam kitab-kitab tafsir para ulama ada 2 jenis penafsiran, tafwid dan juga takwil. Tafwid ni maknanya serah pada Allah maknanya. Takwil pindahkan makna yang lain, yang sesuai. Sesuai itu bukan ikut selera, tepuk dada tanya selera, tak. Sesuai dengan ayat Al-Quran atau hadis yang lain. Tetapi dari segi menafikan wajah tu bukan wajah, tafwid dan juga takwil sama. Bila ayat wajhu rabbuka, wajah Tuhan engkau, dinafikan bukan wajah Tuhan. Dua-dua ulama, iaitu sahabat dan juga ulama khalaf. Ulama salaf ni ulama sahabat lah, ulama khalaf ni ulama mutaakhirin kemudian. Kedua-dua jenis penafsiran tafwid dan takwil ni menafikan bukan wajah. Makna sebenar apa? Kalau ulama salaf menyerahkan pada Allah, hanya Allah yang tahu. Kalau ulama khalaf menggantikan dengan makna yang sesuai, iaitu zat Allah, wajah Allah, iaitu zat Allah. Saya pernah sebut benda ni dekat masjid Kampung Maju Jaya sebelah tu. Ada seorang pensyarah, kita tak boleh takwil-takwil macam ni, tak boleh takwil-takwil, tak boleh. Saya cakap saya encikkan aja. Apa tahu dia pensyarah. Dia pensyarah terror pakar dari segi bab lain, tapi bab ini dia tak begitu pakar. Jadi encik je lah. Nasib tak atuk atau pakcik kira okey lah tu encik. Encik, takwil ni bukannya tukar ayat Quran, tak. Takwil ni pindah makna. Quran, ayat Quran tu wajhu, kita tak tukar wajhu rabbuka, baca wajhu rabbuka. Tapi takwil ni pindahkan makna ke makna yang lebih sesuai. Itu tu yang pindahkan, bukan saya. Itu para ulama. Lepas tu macam mana? Gitu je lah. Gitu je lah kan. Dia pun tak apa nama, tak pandai nak apa sangat kan, berhujah sangat. Sebab tu dia pensyarah, bukan pensyarah apa nama ni agama Islam, pensyarah lain. Kalau tak, wah dah jadi pensyarah agama Islam lah kan. Baik. Jadi apa nama ni, itu 11 tahun yang lepas. Dah lama dah. Jadi kalaulah seseorang tidak merujuk kitab tafsir dan syarah hadis, berlakulah ajaran sesat. Yang terbaru ni Sihak, sebelum Sihak ni ada ajaran sesat lain.
dan lagi ramai pengikutnya. Dan bukan di Malaysia saja, seluruh dunia ada. Punca memahami ayat Al-Quran dan hadis tanpa merujuk kitab tafsir para ulama dan syarah pada hadis. Syarah hadis para ulama. InsyaAllah tuan, azan dulu disambung sikit.
Semua sikit tuan ya, dalam 10 minit ni. Baik, jadi punca kesesatan fahaman sihak ni tadi, memahami Quran dan hadis tanpa merujuk kitab tafsir para ulama dan kitab syarah hadis para ulama. Jika seseorang itu tidak belajar ikut aturan agama, maka jadi kucar kacir fahamannya. Kalau dari segi nyawa pun bahaya, apatah lagi dari segi akidah. Contoh dari segi nyawa, orang tak ada lesen, tak boleh bawa kenderaan. Sebab nanti dia membahayakan bukan setakat diri dia, orang lain. Itu membahayakan nyawa pun perlu dicegah. Sebab apa? Mengancam nyawa. Ini lebih teruk lagi dari segi akidah. Kenapa? Sebab orang akidah betul pun mati, akidah salah pun mati. Mati memang semua mati. Kalau orang mati dalam keadaan akidahnya betul, masuk syurga. Kalau mati dalam keadaan akidahnya salah, masuk neraka. Alhamdulillah min dzalik. Itu lebih bahaya. Kesesatan dari segi akidah tu lebih bahaya berbanding nyawa kan. Jadi untuk mengelakkan perkara ini berterusan, yang pertama sekali kita ulang kaji. Kalau boleh ulang kaji, masuk surah agama balik, masuk. Kalau dah ada komitmen ataupun susah lah kan, kita nak kembali, duduk kuliah maghrib, isyak, yang ada baca kitab lah. Apa yang tak baca kitab tak boleh. Saya tak kata yang tak baca kitab tu salah, tidak. Tetapi kalau yang ada sebut kitab, bacakan kitab tu lebih yakin. Mungkin yang tak sebut kitab tu dia hafal kitab. Mungkin kalau ditanya kitabnya mana ustaz, sekian-sekian boleh disebutkan. Tetapi kalau disebutkan kitab tu lebih yakin dan mudah untuk kita jadikan hujah, dalil untuk kita sebarkan kepada isteri, anak-anak. Kalau yang ada lebih seorang isteri tu, isteri-isteri lah, semua isterinya perlu beritahu. Kan? Pasal apa? Memang tanggungjawab kita. Nafkah batin. Nafkah batin bukan tu ustaz. Itu pun ya. Ilmu tauhid pun ya. Asal sebut nafkah batin itu ajalah, buat kuatlah apalah inilah. Itu pun ya juga. Ada hak dia juga tu, tak boleh dibiarkan. Tapi jangan lupa yang lain pula. Salah satu apa? Ilmu tauhid tu. Tauhidnya, fikihnya, tasawufnya. Kita dah akad nikah, dah bertanggungjawab. Kena pastikan tauhid isteri kita tu, fikihnya dan juga tasawufnya, sekurang-kurangnya lah 3 ilmu yang fardu ain tu cukup, lengkap dan betul. Dan betul, kena pastikan. Kemarin saya sebelum kahwin ada juga bincang pasal tauhid, bergaduh. Belum kahwin bergaduh dah. Pasal apa? Takdir. Dia percaya selama ni takdir tu boleh berubah. Jadi saya keluarkanlah kitab apa sebagainya. Dia tak tengok kitab apa semua. Jadi saya terpaksa gunakan dalil akli, dalil akal daripada kitab juga. Tapi dia tak nak tengok kitab. Bukan dia tak percaya kitab, dia dah sejak dia belajar darjah 1 sampai ke dia umur sebelum nak kahwin tu, memang ramai yang beri maklumat, dia dapat maklumat takdir boleh berubah. Jadi bila jumpa bakal suami pula kata takdir tak boleh berubah. Bakal suami ustaz, tapi kita takdir tak boleh berubah. Tak berubah. Tak boleh diubah. Gaduh. Taklah bergaduh, tumbuk, bertekak lah.
Habis macam mana Ustaz? Kahwin jugalah akhirnya. Kahwin juga. Hujah tu adalah hujah akal semua kan. Kalaulah hujah akalnya pendek je, tapi punya susah nak terima kan. Kalaulah takdir tu boleh berubah, takdir tu maknanya kehendak Allah, sifat iradat Allah, kehendak Allah. Kalaulah kehendak Allah ni boleh berubah-ubah, gini contohnya Allah Ta'ala takdirkan, saya tak ingat contoh apa saya bagi, contohlah kalau saya buat contoh baru. Kalaulah Allah Ta'ala takdirkan awak dengan saya kahwin, contoh kan. Contoh Allah Ta'ala takdirkan awak dengan saya kahwin, tiba-tiba doa, ya Allah aku tak nak orang ni ya Allah, dia aku tak ada berubah, contoh kan. Solat hajat, solat tahajud, lalu berubah takdir. Maknanya kalau begitu, ketetapan Allah tu mula-mula lain, tiba-tiba awak ubah jadi lain, makhluk tu sendiri yang ubah. Ataupun dia tak kata makhluk tu ubah, dia doa-doa supaya Allah ubah takdirnya. Maknanya dekat situ Allah Ta'ala menetapkan satu perkara tidak tetap. Mula-mula takdirkan ini, tiba-tiba alah kesianlah doa pula. Lemah Allah Ta'ala, perlu tengok pada makhluknya dulu, doa ke tak doa. Dan doa tu tak termasuk dalam takdir. Ada perkara dalam dunia ni yang Allah Ta'ala tak takdirkan tapi berlaku. Kalaulah seseorang berfahaman bahawasanya doa itulah yang menolak takdir berdasarkan hadis, main hadis woi. La yuraddul qada'u illa bid-du'a. Itu hadis Tirmizi dekat Masjid Nurul Hidayah Bandar Sri Alam. Ada kitab kitab syarah hadis. Dia kitab syarah hadis bahasa Melayu Jawi lah. Pengarangnya iaitu pengarang Qamus Al-Marbawi, Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, orang Merbau, Perak. Jadi ulama Perak mengarang kitab syarah hadis, namanya apa? Bahrul Madi, 22 juzuk. Salah satunya hadis la yuraddul qada'u illa bid-du'a, tidak tertolak qada, takdirlah, illa bid-du'a, melainkan dengan doa. Kita kalau hadis tersebut kita baca gitu je, maknanya kita doa, takdir akan berubah. Tak? Tapi syarah dia apa? Syarah dia pada zahir seolah-olah doa tu menolak takdir. Hakikatnya doa tu pun dah masuk dah takdir. Allah Ta'ala tetapkan kau kahwin dengan Ustaz Aidil contoh. Tiba-tiba kau doa engkau tertolak kerana apa contohnya, doanya tak cukup adabnya ke apa ke, kahwin juga dengan Ustaz Aidil contoh kan. Ataupun orang ni Allah Ta'ala takdirkan miskin, kemudian dia doa, wah selain jadi cikgu, wah dia juga mengajar kuliah masjid, selain itu dia cuba juga jadi pemandu Grab, cuma tak jadi je contoh. usaha kaya contohnya, dia doa setiap malam. Itu semua dah masuk dalam takdir. Dah hujah macam tu dari segi dalil akli, dari akal apa semua, akhirnya dia mengalah dia, macam tu ke, cuma berat sikit lah nak masuk dalam hati dia tu kan. Tapi akhirnya masuk je, kahwin dah. Kalau sebelum kahwin, wah gentak-gentak meja, ingat lagi masa tu, saya gentak meja makan kat rumah dia tu. Apa dia ada tengokkan dia je. Lepas tu orang bercinta patutnya darah manis, ni bergaduh, lantaklah. Jadilah kahwin, tak jadi tak apalah, aku hebatkan tauhid kan. Jadi kahwin, lepas kahwin tu lembut sikit lah dia punya cerita itu kan. Penyampaian ilmu agama itu lain sikit lah, dah lembut. Dulu tuan-tuan sebelum saya kahwin mengajar masjid surau, hentak-hentak meja tuan. Meja ni, bukan marahkan jemaah tidak. Bab tauhid, marahkan yang ajaran sesat lah.
Kalau bab apa nama tak rujuk kitab tafsir hadis, apa syarah hadis tu, rujuk kitab tafsir, tak gentar. Beranjat juga jemaah tu kan, bila dah kahwin lembut sikit dah, tak ada hentak meja. Dah tak ada hentak meja, marah-marah tak ada, kurang sikit lah. Kadang ada juga terlepas. Baik, jadi pasal apa dia pesan gini, cuba awak tengok, dia panggil B, cuba B tengok yang apa nama ajaran-ajaran sesat ni, dia punya cakap tu ada tak macam B, tak meju, marah. Yang ada, tapi yang banyaknya lembut cakap. Tuan, lembut ajalah. Mana orang tak tertarik, padahal yang menyampaikan tu salah tu, sesat tu. Lembut aja cakap kan. Siapa ni ustaz? Ada. Saya tak sebut siapa-siapa. Habis yang isteri ustaz cakap tu, cuba tengok siapa. Adalah yang memang diwartakan macam ajaran Sihab, mana ada entak-entak. Ada. Keluar kat YouTube dia, yang bukti-bukti ajaran 9 kesesatan itu semua kat YouTube dia. Kalau tuan-tuan berani tengoklah. Jangan sampai terikutlah. Makna nak cerita dia lembut. Macam juga Abdul Qahar yang mengaku jadi nabi palsu. Yang mengaku jadi nabi, orang mengaku jadi palsu, orang tak ikut. Yang mengaku jadi nabi tu Abdul Qahar tu, beberapa belas tahun lepas tu dah keluar dah penjara dah. Dia menyampaikan tu, apa marah-marah, entak-entak tak. Ayapin ada marah-marah, lembut tu orang terikut. Tu bila isteri saya nasihat gitu, jelah. Cumanya orang kalau datang nak ikut, lembut ke, keras ke, peduli lah, tak nak ikut kan. Itu bodoh lah, lain cerita. Memang Allah Ta'ala dah takdirkan dia tu tak nak ikut kebenaran. Jadi cuba sampaikan lembut. Itu dah saya lembut sikit tu. Kalau 10 tahun lepas punya kuliah saya cuma tak rakam aja. Kalau tanya boleh jemaah-jemaah yang 10 tahun lepas dengan saya, idea yang tak beranjat orang. Baik-baik orang nak ikut je tak ikut. Betul juga kan. Baik, jadi cukuplah kadar ni tuan-tuan, panjang sangat ni. Bebel aja banyak ni. Jadi minta maaf tak dapat masuk bab fikir. Ini penting juga peringatan untuk kita, peringatan bahawasanya penting kita ulang kaji lagi dan lagi tauhid dan dalami. Dalami. Mungkin pengasas ajaran hak dan pengikut-pengikutnya satu terlupa, ataupun suagama tak habis orang Johor tapi tak tahulah, mungkin suagama tak habis ke, ataupun masa suagama asyik cuti aja, sukan aja. Tak ada masalah, sukan, cuma jangan terabai. Jadi penting ulang kaji dan dalami supaya, dan sebarkan, sampaikan. Kalau tak pandai kita nak sebarkan, share lah video-video. Kalau ada ustaz-ustaz yang masukkan YouTube, kalau ada ustaz cerita dia ustaz ke, ya salah satunya lah. Sebarkan supaya ajaran sesat tak semakin banyak, semakin berkurang. Ini makin banyak yang muncul, itu ini. Dan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah terus kukuh insya-Allah. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.